Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Untuk ASK tingkatan 2 hari ini, kita akan belajar struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Struktur kawalan pilihan bersarang ni sebenarnya bukan benda baru. Kita sudah belajar di bab 2. Okey. Struktur kawalan pilihan bersarang ni apa dia? Okey, apa maksud dia? Sebenarnya dia adalah gabungan dua atau lebih struktur kawalan pilihan. Okey, dia digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan juga menjadikan sesuatu program lebih interaktif. Okey, jom kita tengok sintaks umum dia dalam Python. Okey, ini salah satu contoh. Dia ada if, else, if, else. Di dalam if ini ada lagi if dengan else if. Okey, so ini contohnya ada struktur kawalan pilihan. Lepas tu dalam tu bersarang pula satu lagi struktur kawalan pilihan yang lain. Okey, kita tengok satu contoh carta alih untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Di sini nampak tak dia ada dua syarat, dua diamond ni. Okey, so sini ada satu cabang syarat. Kalau syarat tak dipenuhi, ada lagi satu syarat. So, itu dinamakan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. Jom kita tengok contoh 3.26 yang ada di dalam buku teks kamu. Boleh keluarkan buku teks muka surat 137. Okey. Untuk contoh ini, soalan dia katakan Kishan diberikan tugasan oleh gurunya untuk menulis satu atau cara yang meminta pengguna memasukkan satu nombor integer kecuali kosong. Maksudnya kita nak pengguna, kita tulis satu program, pengguna orang lain dia kena masukkan data. Okey, data tu mesti nombor integer. Nombor integer maksudnya nombor bulat. Tak mau ada pecahan atau perpuluhan. Tapi tak boleh masukkan juga kosong. Positif boleh, negatif boleh. Okey, kita teruskan baca soalan. Atau cara ini akan mengenal pasti dan memaparkan integer tersebut sebagai integer negatif atau integer positif. So, lepas orang tu masuk, program tu boleh tahu ini positif atau negatif dan dia akan paparkan. Okey, kalau positif pula, okey, dia akan mengenal pasti dan memaparkan integer tersebut ganjil atau genap. So, ini memang kawalan pilihan, struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, langkah pertama, kita sentiasa kena faham soalan dulu, penyataan masalah. Apa maksudnya? Kita kena cari apa dia input, proses yang diperlukan dan apa dia output untuk atau cara kita. So, input yang diperlukan iaitu apa yang kita kena masukkan ke dalam program tu. So, pengguna kena masukkan satu nombor integer. Okey, selain daripada sifar. Tak boleh kosong. Input kita sudah kena pasti. Lepas input, apa proses yang akan berlaku? So, ada 3 proses dalam soalan ni. First, kita kena pasti dulu. Integer yang orang tu masuk bukan sifar. Tak mau ada kosong. Kedua, yang masuk tu, okey, integer yang masuk tu negatif atau positif. Okey, ketiga, kalau positif, kita kena tahu dia genap atau ganjil. So, ini 3 proses yang kita kena buat. Yang akhir sekali, apa output dia? Program tu akan keluarkan apa? Okey, so output dia ialah integer adalah positif atau negatif. Kalau integer positif, dia adalah nombor genap atau ganjil. Okey, so itu output dia. So, yang seterusnya kita nak tulis algoritma langkah kedua. So, ini algoritma dia. First, isytihar dulu apa pun boleh ubah. Okey, kita bagi pun boleh ubah tu menjadi norm, iaitu nombor lah, NOM, iaitu pengguna yang masukkan. Okey, pengguna masukkan satu nombor integer. Kita set norm itu sama dengan input yang dimasukkan. Keempat, semak dia sifar ke tak. Kalau sifar, kita kena tamatkan program ni. Sebab sudah bagi tahu tak boleh sifar kan. Kalau bukan sifar, kita pergi ke langkah kelima. Apa dia kelima? Kita kena semak dulu. Adakah dia lebih besar daripada sifar? Kalau ya, nombor ialah nombor positif. Kalau tak, nombor ialah nombor negatif. Lepas tu kita semak hasil
nombor modular 2 ialah 0. Maksudnya nombor tu kalau dibahagi oleh 2, baki dia berapa? Kalau dibahagikan oleh 2, baki dia ialah 0, maksudnya nombor ini adalah nombor genap. Kalau tak, maksudnya nombor ini ialah nombor ganjil. Okey, so itu algoritma kita. Langkah ketiga, kita lukis carta alih. Okey, kalau kecil sangat susah nak tengok, boleh rujuk muka surat 138 di buku teks ya. So kita mula dulu. Okey, mesti mula istihad pemboleh ubah. Lepas tu ada message untuk input. Okey, ingat lagi ya. Ini bentuk untuk input. Okey, masukkan satu nombor. Lepas tu kita set nombor kepada input ni. Cek syarat pertama, adakah nombor itu kosong? Kalau ya, tamat terus. Kalau tidak, kita cek syarat kedua. Adakah dia lebih kosong? Kalau lebih kosong, yes. Maksudnya, dia positif. Kena cek syarat kedua. Kalau tidak, maksudnya dia nombor negatif dan terus tamat. Okey, kalau sampai sini, adakah dia modulus 2 sama dengan kosong? Maksudnya, adakah dia dibahagikan oleh 2 dapat baki kosong? Kalau ya, maksudnya nombor genap. Kalau tidak, nombor ganjil. Itu carta alih dia. So, kita langkah yang seterusnya, kita buat pengekodan. Dan kita boleh guna dua jenis program. Okey, tingkatan 2 kita sudah mula sentuh dua jenis program, Scratch dan Python. So, cikgu akan tunjuk satu persatu. Jom kita tengok Scratch dulu. Untuk Scratch, ini adalah kod dia. Okey, kalau tak nampak sangat, tak jelas, boleh rujuk buka surat 139 di buku. Jom kita pergi ke paparan Scratch. Ini adalah paparan Scratch. Okey, so langkah pertama seperti biasa kita pilih sprite dulu di bawah ni. Okey, so kita buang sprite yang sedia ada, tekan choose a sprite. Okey, lepas tu boleh pilih sprite yang digemari oleh awak. Okey, apa yang anda suka. Okey, so untuk hari ini mungkin cikgu nak pilih animals lah. Okey, animals kali ini jom kita guna ketam. Ada dah. Okey, tarik dia ke position yang kita nak. Okey, size boleh bagi dia besar sikit. 150 di bahagian ni. Okey, lepas tu kita mula dengan kod. Ingat lagi tak, setiap kali kita nak mula dengan kod guna apa? Guna events. When green flag, click. Okey. Lepas tu kita nak ketam ni tanya soalan. Tanya soalan di mana? Kita di sensing. Okey, sensing. Sini. Ask. Bukan ask what's your name. Kita nak minta pengguna masukkan satu nombor. Okey. Lepas itu kita pergi ke variables. Okey, pemboleh ubah. Kita nak set pemboleh ubah. Istihar dulu. Okey. Make a variable, kita nak istihar norm. Okey. Okey. So set norm to answer. Apa yang pengguna itu jawab. So, answer ada di sensing juga. Tarik answer mai sini. Okey. Lepas tu, kita nak guna struktur kawalan pilihan. So, kita pergi ke control. Okey. Kita nak guna if, else. Kita akan banyak guna ni. Sebab ini struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. If kita pergi ke operator, kita pilih yang sama dengan masuk sini. Lepas tu balik sensing, tarik answer. If answer equal to kosong, okay, then habislah. Kita dah bagi tahu tak mau kosong kan. So kita kena pergi ke control, bahagian ni control stop all.
So, kalau orang itu masukkan nombor sama dengan kosong, tamat dah. Kalau bukan, kita ada lagi syarat. So, kita kena pilih if lagi masuk ke dalam else ni. Okay. Kalau kita pilih operator lebih besar. Okay. So, kalau lebih besar daripada kosong, kalau jawapan dia iaitu variable tu, so variable kita balik ke variable bawah ni, nampak operator bawah satu, ambil norm. If variable tadi lebih dari kosong, maksudnya dia positif kan? Positif kita nak tentukan lagi dia genap ke dia ganjil. So ada lagi pilihan, P control, ambil lagi if else. Masuk balik ni. Okay. So operator, okay, kita nak ambil sama dengan, okay. Lepas tu dalam ni modulus 2. Modulus 2 tu macam mana? Ada juga di dalam operator ni. Cuba cari. Kita scroll ke bawah sikit. Nampak mod. Okay, masuk sini. Lepas itu pergi ke variable, ambil variable. Kalau variable, maaf, dia lari sikit. Okay. Kalau variable mod berapa? Mod 2 sama dengan berapa? Kosong. Maksudnya kalau jawapan yang kita masukkan tu bagi 2, baki dia, lepas bahagi 2, baki dia kosong. Dan dan apa? Dan kita nak dia cakap sesuatu. Okay, cakap tu ada di loops. Okay, then say, okay. Lepas tu operator, sebab kita nak join. Kita ada ayat yang panjang, so kena join. Okay, join apa? Join, okay, nombor, kita type lah. Nombor. Okay, nak join balik sebab ada lagi. Okay, kita ambil join lagi. Okay, cikgu bagi besar sikit supaya nampak. Okay. Alright. So, kita join lagi. Okay. Join nombor, join lagi. Maksudnya kita nak satu ayat. Okay, join nombor, join variable. Variable norm ni. Okay, nombor tersebut lah. Nombor orang yang masukkan itu ialah nombor positif. Kita nak dia cakap berapa lama? 2 saat terlalu singkat, kita bagi 3 saat lah. Selain tu, selain positif, kita kena bagi tahu dia adalah, kalau kosong dia adalah genap. Nombor genap kan? So tak payah kita tarik satu-satu lagi, kita duplicate. So say ni dekat sini, kita right click, tekan duplicate, tarik dia ke bawah. Lepas tu kita ubah je sini. Join nombor ialah nombor genap. Okay, tulis sini genap. Okay, titik sini cikgu lupa letak titik. Okay, yang ni mungkin boleh lama sikit lah sebab dia habis dah 5 saat. Okay, kalau tidak, dia adalah negatif. Bukan, kalau bukan sama dengan kosong, dia tetap positif sebab lebih daripada kosong kan. Tapi dia ganjil. So, kita boleh duplicate ni lagi. Okay. So, duplicate dua-dua ni. So, kita letak tangan ni di sini. Right click. Duplicate. Tarik dia ke sini. Okay. Tapi kita kena ubah bukan genap. Ini ganjil. Ganjil. Okay. Lepas tu, kalau bukan, dia adalah negatif kan? So, kita ambil satu cukup. Tak payah dua-dua ni. Kita tetap say, tapi letak sini. Say nombor join norm ialah nombor negatif.
negatif 5 saat. Okey. So, boleh ikut tak? Ini adalah kod dia. Kalau susah nak ikut sini, boleh rujuk balik buku teks ya. So, kita cuba tengok ada ralat tak. Cikgu besarkan. Okey, masukkan. Okey, tekan green flag dulu. Masukkan satu nombor. Kita cuba dengan nombor negatif dulu. Kalau cikgu masukkan negatif 60. Okey, nampak tak? Cikgu masuk negatif 60 ya. Okey. Tekan enter. Nombor negatif 60 ialah nombor negatif. Betul, bagus. Okey, sekarang kita tekan green flag lagi. Kali ini kita masukkan nombor genap. Contohnya 24. Okey, nampak 24. Tekan enter. Nombor 24 ialah nombor positif. Nombor 24 ialah nombor genap. Nampak? Betul dah. Okey, kali ini kita cuba nombor ganjil pula ya. Nombor ganjil. Okey. So, masukkan satu nombor. Apa nombor ganjil yang ada? Mungkin 77. Nampak 77? Okey. Tekan enter. Ialah nombor positif, betul. Ialah nombor ganjil pun betul. So, atau cara ini sudah betul. Kecilkan balik. So, itu cara kita guna Scratch. Jom kita tengok Python pula. Okey, ini adalah paparan Python. Okey, cikgu besarkan supaya semua nampak. Okey, pertama sekali kita isytiharkan pemboleh ubah dulu. Okey. Kita guna NUM lah bagi sama dengan buku teks. Okey, input. Masukkan satu nombor. Okey. Lepas tu, kalau nombor tu sama dengan kosong, dia jadi tak valid lah. Maksudnya kita terus matikan atau cara ni, tamat. Okey, exit. Terus. Okey. Else. Okey, if lagi sebab dia bersarang. Kalau nombor tu lebih besar daripada kosong. Okey. Kita paparkan print. Nombor. Koma tu join lah. 6. Yang pemboleh ubah tadi ialah nombor positif. Okey. Lepas tu, if lagi. Kali ini kita guna modular 2. Okey. Sama dengan kosong. Print. Paparkan. Okey. Nombor. Join dengan ni. Untuk Python, join tu koma lah ya. Okey, ialah nombor genap. Kalau bukan, maksudnya kita kena bagi ada else. Else. Kalau bukan, kita print apa pula? Print. Okey. Nombor 6 ni pemboleh ubah tadi yang kita sudah isytiharkan di atas lah. Nombor ganjil. Akhir sekali, kalau nombor tu kurang kosong, nampak if ni. Yang ini else. Kita print pula. Okey, cikgu naikkan sikit. Okey, nombor. Join. Lepas tu print ialah nombor negatif. Okay. So kita cuba run. Tengok ada ralat ke tak. Kadang-kadang mungkin silap kan. Okay, setiap kali kita kena run. Okay, masukkan satu nombor. Kita mula dengan negatif lah macam tadi.
So, negatif 80. Katakan enter. Ialah nombor negatif. Betul. Kita cuba pula guna nombor positif. Yang nombor genap. Okay, so nombor genap mungkin 90. Nombor 90 ialah nombor positif dan ialah nombor genap. Betul dah. Kali ini kita cuba ganjil pula. So, 3 lah. Okay, enter. Betul juga. So, kod ini sudah betul. Kita kena run supaya kita boleh detect kalau ada lalat. Okay, itu sahaja kelas untuk kita hari ini. Kita jumpa lagi. Bye.